Okay, connected. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Lama dah kita tak bersama ya dalam Okay, so kita basically nak invite Miss Ida, salah seorang fisioterapis dari Vibrant. Tunggu untuk Miss Ida accept. Tu dia. Assalamualaikum. Miss Salam. Ida. Okey, apa khabar? Kau baik. Doktor boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Alhamdulillah boleh dengar. Macam mana pula Ida? Ida boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Okay. So basically kita sebenarnya dah lama dah tak buat live ni. Actually bulan puasa kita dah cuti. Lepas tu kita extend kita punya cuti sampai raya. Orang kata raya sebulan. Lepas tu tambah lagi. Betul. So ini adalah first episode dia sejak puasa, sejak raya baru-baru ni. Taklah baru dah sebulan lebih dah kan raya. So alhamdulillah kita teramat lakilah bertuah untuk bersama dengan Miss Ida untuk berbincang mengenai isu vaginisme ni. Okey, tanpa melengahkan masa, so first half ni kita akan tanya-tanya Miss Ida, dan lepas tu kalau kita ada masa kita akan jawab soalan-soalan daripada semua couple-couple yang di sana. So kalau nak tanya boleh start tanya dah lah ya, sebab takut tak lepas. So tanpa membuang masa lagi, kita nak minta Miss Ida mungkin boleh kenalkan diri ya, kenalkan Vibrance sebagai center untuk public health, and then selepas tu kita akan go through. Okay, silakan Miss Ida. Hai, saya Ida, ahli fisioterapi kesihatan wanita dari Vibrance Public Health Center. Di sini kami di Vibrance merawat wanita yang mempunyai masalah kesihatan pelvik sejak tahun 2018 lagi. Antaranya adalah seperti masalah terkucil, masalah rahim jatuh dan masalah seksual, termasuk masalah vaginisme itu sendiri. So memang Vibrance ni memang sort of like dia fokus kepada pelvic health lah, termasuklah vaginisme. Okay. So mungkin Miss Ida boleh sort of like explain apa sebenarnya yang treatment vaginisme yang Miss Ida lakukan di Vibrance. Dekat sini rawatan yang kami buat adalah macam kalau nak ikutkan dari beratusan kes yang kami kendalikan. Lazimnya isu vaginisme ini bukan sahaja dari aspek fizikal atau mental, tapi kebanyakannya meliputi keduanya sekali. Sebagai contoh, macam kita setengah budaya seperti budaya Asia kita lebih segan ataupun tidak selesa untuk berhadapan dengan isu seksual ini sendiri, maka adalah golongan yang mempunyai setengah idea yang menjadi halangan atau rintangan dari segi pemikiran atau mental mereka. Jadi apa yang membuatkan badan mereka dan minda mereka untuk menyesuaikan diri dan menjadi lebih defensif lah, atau seakan mencuba untuk lindung badan kita ataupun diri mereka sendiri dari sebarang kemasukan ataupun apa-apa je lah yang mendekati badan mereka, termasuk pemeriksaan bersama ahli medikal ataupun doktor ataupun jururawat. Jadi kat Vibrance ni kami menawarkan rawatan yang holistik, yang bermaksud cara rawatan yang disesuaikan untuk merangkumi kedua-dua rawatan fizikal dan terapi sexual health, supaya individu yang mempunyai vaginisme ini boleh dirawat secara menyeluruh dan disembuhkan sepenuhnya. Jadi gabungan sexual health therapist dan juga ahli fisioterapi kesihatan kami berjaya untuk merawat melebihi 200 pasangan wanita ataupun wanita sendiri yang mempunyai masalah vaginisme ini sehingga sekarang. So kalau macam dalam seminggu tu agak-agak berapa couple yang datang untuk rawatan vaginisme tu? Kalau nak diikutkan agak kerap juga, disebabkan sekarang kan ada banyak awareness mengenai vaginisme, macam di TikTok ataupun di IG sendiri selepas PKP dan juga lockdown,
Jadi banyak couple yang baru saja sebulan ataupun 2 bulan yang berumah tangga sudah mula datang untuk dapatkan rawatan. Jadi sebelum ini ramai yang tidak tahu mengenai vaginismus, dan ada yang saya pernah rawat lebih 10 tahun hingga ke 12 tahun sudah berumah tangga baru tahu adanya rawatan untuk masalah ini. Betul, ramai yang tak tahu dia mengalami vaginismus dan Betul. kita tak tahu pun sama ada kita ada masalah tu pun tak sampai lagi kita kahwin kan. So macam mana kita nak tahu kan? Betul. Sebab ramai yang macam ada dalam tanggapan dia orang macam malam pertama tu akan sakit, akan berdarah. So jadi ramai yang rasa daripada situ dia dah takut sangat. Dia takut-takut sangat ya. So macam mana kita nak tahu takut kita tu adalah takut yang apa ni, ke arah vaginal ataupun takut yang biasa kan. Memanglah akan takut, tapi takut yang macam mana, yang takut yang luar biasa macam tu lah. So bila mereka datang tu dekat jumpa Miss Ida, so apa yang akan Miss Ida lakukan? Jadi kalau di sini apa yang kami akan buat dulu adalah dari segi consultations dan juga pemeriksaan terlebih dahulu untuk tengok dari segi tahap vaginismus itu sendiri. Sebab ada setengah yang datang dengan primary. Sebab vaginismus ini sendiri ada 2 jenis, iaitu primary dan juga secondary. Jadi kalau nak dikatakan banyak juga yang datang primary, bermaksud yang tidak pernah melakukan penetrasi atau sexual itu sendiri, ataupun dari segi secondary di mana disebabkan trauma. Jadi permulaan yang kami akan lakukan adalah pemeriksaan sama ada tahap vaginismus itu sendiri adalah lebih serius ataupun hanya sekadar takut-takut macam doktor cakap tadi, takut ataupun mereka dengar daripada orang lain dari segi mental. Jadi kami akan lebih kepada pemeriksaan terlebih dahulu. So kalau bila periksa tu apa yang Miss Ida buat tu? Pemeriksaan tu sendiri kami akan cuba untuk masukkan jari dari segi macam nak tengok pengukuran sama ada seorang wanita itu ada masalah vaginismus atau tidak. Kami akan cuba untuk masukkan jari untuk tengok tahap vaginismus itu. Sebab contohnya kalau vaginismus ada 4 tahap kan. Jadi kalau macam tahap pertama itu mereka okey je. Saya nak cuba mendekati dari segi jari saya, cuba nak mendekati dekat bahagian faraj atau berjana itu sendiri. Mereka okey, kiranya masih boleh nak nafas seperti biasa, masih boleh nak bercakap dengan saya. Jadi itu tidak berapa serius lah. Jadi kalau macam orang yang terlampau serius, apa yang saya akan start dulu adalah dengan teknik pernafasan ataupun teknik untuk mereka relaxkan diri. Jadi kalau macam orang yang terlalu serius sampai saya nak pegang ataupun, sebab selalu saya tidak akan terus untuk pegang kat bahagian faraj, saya akan start di bahagian lutut itu sendiri dulu. Jadi kalau macam dekat lutut pun mereka dah tak bagi saya pegang ataupun takut, jadi memang kami akan start dengan pemeriksaan dan juga pernafasan. Dari pernafasan itu dulu. Dan seterusnya tengok dia punya tahap, kalau dia boleh terima. Betul. Dan terus try. Betul, sebab itu hanya pemeriksaan sahaja. Sebab kalau nak cakap dari segi rawatan itu sendiri, rawatan ini lebih kepada beberapa tahap juga. Tahap dari segi permulaan adalah tengok dia punya exercise pernafasan, daripada segi stretching. Kadang-kadang ramai orang tak tahu bila di mana luaran itu sendiri macam memainkan peranan yang penting. Sebab ada setengah pesakit saya dah banyak membuat stretching di dalam bahagian faraj, tetapi masih ada beberapa tempat yang sakit. Jadi lepas saya check bahagian luaran seperti kita punya peha, inner thigh, bagus kita relaxkan dululah dari segi massage, buat stimulation, terus rasa tak sakit. Jadi banyak orang tak tahu sebenarnya kita punya otot ni adalah bersambung lah, connected. Jadi penting juga untuk kita relaxkan bahagian luaran, bahagian peha untuk mereka lagi okey, untuk relax dan kurang sakit. Okay. So untuk couple yang pergi, agak-agaknya kalau macam bila dia start rawatan tu, berapa kali appointment ataupun berapa kali anggaran tu yang
Jadi kalau nak diikutkan macam cakap lah, semuanya adalah bergantung dengan pemeriksaan dan consultation itu sendiri. Jadi kalau macam contohnya masa pemeriksaan saya dah nampak mereka okey dari segi nak masukkan jari untuk check lah bahagian faras itu sendiri okey. Jadi saya akan mungkin dalam 4 ke 5 sesi rawatan mencukupi untuk mereka berjaya untuk melakukan penetrasi. Jadi bagi mereka yang macam mungkin terlalu takut saya nak pegang di bahagian lutut, di bahagian peha pun sudah menggigil, sudah tepis tangan saya. Jadi itu mungkin memerlukan lebih banyak sesi, mungkin dalam 7 ke 8 sesi. Sebab banyak yang saya buat, ada yang saya datang tu dah 10 tahun berkahwin. Jadi dia boleh menerima. Bila saya tanya dari segi anxious level, ada yang cakap lebih daripada 10. Kalau saya bagi rate lah 1 sampai 10 tu. Jadi dia kata lebih daripada 10. Jadi bila saya nak cuba untuk pemeriksaan, lepas saya ajar beberapa teknik pernafasan, teknik untuk relaxkan diri, alhamdulillah saya boleh masuk satu jari full. Jadi bukan nak cakap pengukur sesuatu tu adalah dia dah kahwin 10 tahun, dah kahwin cepat, mungkin boleh lagi cepat nampak. Tidak juga. Semuanya adalah berdasarkan pemeriksaan itu sendiri. Dan kalau kita tengok agak-agaknya kalau couple yang pergi tu bila dia dah buat rawatan, dia datang follow up dan ada progress, berapa agaknya peratus yang berjaya kalau maksudnya berjaya untuk bersama selepas rawatan? Kalau nak cakap dari segi success rate tu sendiri, kami buat dari segi dua jenis, dua tahap, iaitu yang pertama adalah mereka boleh menerima kemasukan jari, sama ada jari sendiri, jari husband ataupun jari terapis lah, itu jari saya, tanpa rasa sakit, tanpa badan rasa tegang, tanpa rasa nervous lah. Kalau itu nak diikutkan adalah 100% lah success rate tu sendiri. Tapi kalau nak ikutkan dari segi yang tahap kedua, iaitu penetrasi atau mampu untuk bersama, itu pun boleh dikatakan 100% kalau mereka betul-betul ikut saranan yang kami terapis bagi. Sebab kadang-kadang benda tu semua adalah berdasarkan couple itu sendiri. Sebab kadang-kadang ada setengah couple yang datang, kami akan bagi tahulah apa plan rawatan yang kami akan buat pada setiap sesi. Jadi mereka kena ikut saranan itu. Jadi kalau nak ikutkan saya punya experience, memang kalau betul mereka ikut kerap datang, memang boleh. InsyaAllah boleh dalam masa 4 ke 5 sesi boleh melakukan penetrasi tanpa rasa sakit dan juga takut. So daripada satu sesi ke satu sesi yang lain tu dalam seminggu atau 2 minggu ke macam mana tu? Kebiasaannya lagi kerap lagi bagus lah. Saya selalu sarankan masa seminggu sekali, sebab waktu kita period tak boleh datang lah. Sebab nak elakkan, tak bagus kan, nak elakkan infection atau apa. Jadi kalau nak ikutkan dalam masa sebulan tu, mereka akan datang 2 ke 3 kali lah berjumpa dengan saya. Sebab ada setengah couple yang memang betul-betul nak cepat nampak kesan, diorang ada yang datang 2 kali seminggu. Sebab saya actually jarakkan seminggu tu untuk mereka berlatih. Sebab kadang-kadang faham kan couple nak ada yang bekerja. Jadi setiap kali diorang datang untuk sesi yang kedua atau ketiga, saya akan bagi tahu apa yang saya nak tengok, apa yang saya nasihatkan tu kena buat lah. Jadi kalau macam contohnya couple yang busy tu, kena makan masa yang agak panjang. Jadi mereka nak berlatih, kalau contohnya datang kerap sehingga 2 kali seminggu tu, takut tak sempat nak berlatih. Jadi saya tak sarankan untuk datang terlalu kerap lah. Seminggu sekali adalah bagus dah. Maksudnya diorang pun ada homework lah bila balik tu ada certain exercise yang kena buat lah. So masa buat rawatan tu suami isteri join sekali ke macam mana? Saya untuk permulaan sesi consultation dan juga pemeriksaan itu, kalau saya akan tanya mereka, saya lagi sarankan kalau isteri sahaja datang seorang, kadang-kadang husband nak teman boleh, husband duduk kat luar sekejap lah. Jadi mungkin sesi yang pertama saya jumpa dengan wife itu sendiri sahaja dahulu. Sebab kadang-kadang fahamlah mungkin bila kita consultation berdua, bila saya nak tanya, wife agak segan untuk cakap depan suami, mungkin nak jaga hati suami. Jadi macam orang yang dah lama berkahwin sampai 10-11 tahun tu, ada banyak benda yang mereka pendam. Jadi saya akan lagi selesa untuk jumpa one to one sahaja bersama isteri lah, untuk tahu apa yang mereka nak cakap, apa yang mereka takutkan. Jadi baru kalau mereka okey untuk husband join, lepas tu baru husband akan join. Tapi kalau dari segi rawatan itu sendiri, memang husband kena join.
Sebab setiap kali sesi rawatan, husband saya akan ajar apa posisi yang sesuai untuk bagi wife lagi confident, isteri lagi confident, macam mana teknik kemasukan jari itu sendiri untuk bagi wife confident dengan husband punya sentuhan. Okay. So agaknya antara yang dos yang tak berjaya tu apa sebab utama bagi couple yang katakan tak boleh lakukan penetrasi ataupun bila buat rawatan tu dia tak teruskan macam tu. Tapi kalau macam nak diikutkan dari segi itu, dia bukan nak cakap tidak berjaya atau apa. Dia lebih kepada mereka masih belum boleh melakukan sebab macam saya cakap adalah faktor sibuk. Jadi bila saya suruh datang, datang tanpa buat homework yang saya bagi. Jadi kalau tak buat homework, takkan nampak progres itu. Jadi setiap kali diorang datang, tak ada benda yang untuk diorang tanyalah pada saya. Jadi bazir. Jadi kalau kebiasaannya mana yang memang betul ikut. Setiap kali datang ada soalan. Mungkin untuk sesi ni saya cakap okey, boleh cuba untuk masukkan jari. Jadi kalau tak pernah try, tak tahu nak tanya apa. Jadi kalau mereka kalau macam ada setengah tu husband yang jenis yang memang supportive, tanyalah, oh mungkin dengan depan saya dia boleh buat betul. Tapi bila balik rumah, lupa. Lupa environment tak sama kan. Jadi mungkin katil tak sama dengan katil kat sini. Jadi lupalah. Lepas tu bila datang, at least boleh tanya. Okay, hari tu mungkin teknik tak sama. Jadi saya boleh bagi tahu macam mana teknik yang boleh buat kita lagi selesa untuk husband masuk. Itu memang nampak cepatlah dia punya improvement. Apa yang rasanya motivasi utama bila diorang datang tu ialah untuk nak bersama, tapi apa yang menyebabkan diorang datang? Kebiasaannya nak cakap dari segi nak sebab dia datang tu ada sebab dah banyak kan yang saya jumpa. Ada setengah tu kadang-kadang bila wife yang nak dari segi macam kita Islam, dari segi nafkah batin lah, macam dikatakan dia orang tu datang sebab mungkin rasa macam tak boleh nak bagi benda yang sepatutnya dekat husband lah, dekat suami. Tapi kadang-kadang ada juga yang bila suami itu sendiri yang call saya tanya untuk rawatan. Tapi nak cakap dari segi tu macam susah sikit lah bila suami yang beria lah, dikatakan beria nak, tapi macam kesian lah bila kita perempuan, wanita tak nak. Sebabnya macam kita terlalu takut nak buat. Dia lagi bagus kalau bila dua-dua okey, dua-dua okey, memang supportive each other, boleh. Nak cakap dari segi kadang mungkin nak cakap dari segi faktor nak dapat anak, mungkin macam doktor sendiri kan ada juga yang buat IVF semua, mereka takut nak melalui proses tu sendiri sebab tak boleh ada benda kat bawah. Jadi ada yang datang sebab dia orang cakap dia orang dah pernah pergi IVF, bukan nak cakap tak menjadi, tak boleh pun melakukan prosedur itu sendiri. Jadi datang disebabkan itu, disebabkan anak-anak. Ada juga yang more towards nak consummate marriage lah, nak kira dari segi okey lah perkahwinan itu sendiri. Betul. Okay, so kita sekarang ni tengah discuss dengan Miss Ida daripada Vibrance. Kalau ada apa-apa couple nak tanya soalan, boleh tujukan soalan, insyaAllah. So kita akan cuba jawab dalam separuh masa yang seterusnya. Okay? So sebenarnya kita orang dapati dekat klinik kesuburan banyak sebenarnya couple yang ada masalah vaginismus ni sebab isunya ialah mereka tak tahu yang perlukan rawatan, yang ini adalah salah satu keadaan yang perlukan bantuan. Jadi diorang tak tahu nak tanya mak ke, nak cakap dengan saudara pun malu. So diorang tak Google pun tak tahu nak Google word apa kan. So I think that's when bila kita buat dalam social media, buat Insta, so bila kita gembar-gemburkan ni baru saya rasa ramai yang tahu ada suatu keadaan yang boleh dirawat. So ramai yang kadang-kadang tu macam Miss Ida katalah dah 10 tahun, 12 tahun berumah tangga tapi tak pernah bersama. So dia ada macam gap bila kita tengok couple pun dia macam ada something yang something missing lah orang kata. So sometimes bila diorang datang kat klinik, diorang tak cakap terus yang diorang ada masalah ni, diorang just kata nak check contohnya kesuburan macam tu. Tapi bila kita tanya dan baru mereka kata sebenarnya ada masalah, tak pernah bersama. So ya, betul. Okay, so
apa ni rasanya, ya, okay. So masa kita bincang dulu kan Miss Ida, kita dapati juga ada yang dari segi vaginismus ni dia ada spektrum ya. So ada yang boleh, ada yang langsung tak boleh macam Miss Ida kata tu. Ada yang boleh masukkan jari ataupun dilator ya. Boleh masukkan tampon ya. Tapi bila nak bersama tak boleh. Betul. Kenapa agaknya, and then itu yang cabaran yang paling utama kan untuk couple untuk bersama melakukan sexual intercourse tu lah. Agaknya kat situ tu kat mana gap dia? Kalau nak diikutkan, ada juga setengah orang yang datang ataupun call di mana dia sendiri dah tahu macam doktor cakap lah penggunaan dilator. Jadi bila saya call, dia cakap dia dah boleh masuk sampai dilator yang paling besar, tapi bila nak bersama tak boleh. Jadi mungkin kadang-kadang disebabkan dia buat benda tu sendiri. Jadi bila kita buat sendiri, kita boleh nak in control. Kita tahu kat mana yang kita selesa, kat mana kita tak selesa. Jadi kalau saya punya rawatan lebih kepada konsep dengan suami lah. Ada juga di mana wanita itu sendiri tak berani untuk masukkan dia punya jari sendiri ataupun nak tengok bawah je dah risau. Jadi kalau macam husband tak boleh nak in control, benda tu tak boleh berjaya lah. Kiranya orang luar macam tampon ke dilator ataupun jari adalah kita sendiri yang buat. Jadi mungkin kita beranilah kan. Tapi kalau nak cakap dari segi suami ataupun orang luar macam doktor ataupun nurse yang buat, tak boleh lah. Jadi macam benda tu susah lah untuk mereka. Untuk bila macam penetrasi kan dengan husband kan ataupun dengan pasangan, jadi terus takut balik. Jadi benda tu yang kita kena rawat lah. So maksudnya dia tak boleh be in control sebab ada orang lain. So dia boleh buat bila dia in control. So yang itu yang kena gap yang kena dia vaginismus ni not just bahagian penetration, bagaimana pula sama ada nak tahu sama ada couple tu perlukan counselling juga. Dia ikut macam saya cakap dari segi tahap kan. Jadi kat sini ada banyak yang saya punya pesakit yang pernah macam tak tahu yang sebenarnya ada juga rawatan fizikal untuk vaginismus. Jadi mereka lebih fikir ia adalah kepada mental. Jadi banyak yang dah pernah pergi jumpa psikiatri, psikologi selama bertahun-tahun tapi sampai dah graduate. Kiranya psikologis pun dah rasa dia orang okey tapi masih tak boleh nak penetrasi. Jadi kalau macam kat sini sebabkan kami ada dua dari segi sexual therapist dengan fizioterapi itu sendiri. Kalau masa pemeriksaan saya tengok mereka langsung tak bagi saya sentuh, angkat bontot lah terutamanya dan juga tutup kaki. Jadi benda-benda macam tu saya akan refer kepada sexual therapy lah sampai mereka betul-betul bersedia untuk melakukan rawatan fizikal, baru sexual therapist tu sendiri akan bagi tahu lah. Ya, betul. So dia bukan sahaja fizikal, dia ada mind and body juga aspek. So so dia macam holistic juga. So that's why dia kompleks dia tak bukan macam sakit pening makan Panadol dah baik, tak. Dia macam ada banyak aspek yang kita perlu penuhi. Mungkin Miss Ida boleh share apa-apa macam senario yang pernah Miss Ida sort of like rawati couple antara pengalaman bila menjadi fizioterapis untuk couple yang vaginismus ni. Kalau nak diikutkan kat sini yang paling lama saya pernah rawat, couple tu dia datang seorang, wife tu datang masa call saya pun kebiasaannya orang ada vaginismus ni dia macam low self esteem lah sebab dia rasa macam dia tak normal kan, sebab tak boleh nak bersama. Jadi ada satu wanita ni datang sebab dia dah 12 tahun. Itu yang paling lama lah saya pernah rawat. 12 tahun datang seorang. Bila saya tanya kenapa suami tak datang, dia cakap suami dia segan lah. Segan untuk datang. Lagipun faham lah sebab dah lama kan kenapa tak pernah datang rawatan. Jadi benda tu sebenarnya yang saya tanya dia apa yang membuatkan dia nak datang rawatan. Adakah disebabkan dapat baby kan? Tapi dia cakap bukan. Dia lebih kepada sebab dia cakap dia bila kita dah berkahwin, jumpa kawan-kawan. Jadi topik untuk kita cakap tu lebih kepada ke arah tu lah. Jadi bila dia nak cakap, dia kata dia tak tahu apa yang dia nak cakap sebab dia tak pernah mengalami penetrasi itu sendiri. Jadi dia cakap bila dia dah berjumpa adik dia lah nak kahwin, jadi
itu menjadikan dorongan dia untuk merawat masalah itu. Sebab dia cakap macam suami dia pun okey walaupun mereka tak boleh nak melakukan penetrasi, mereka melakukan oral sex lah. Jadi dia kata dia boleh nak bagi suami dia dari segi itu, jadi dia tak perlukan untuk melakukan penetrasi. Tapi disebabkan dorongan yang membuatkan adik dia nak kahwin tu, dia datang untuk rawat. Dan sepanjang rawatan juga dia tak pernah bawa suami dia. Sebab suami dia segan untuk datang. Jadi itu je satu-satunya saya punya pesakit vaginismus yang tak bawa langsung suami. Tapi disebabkan nak cakap dari segi communication dia orang bagus. Bila apa yang saya ajar dia orang buat. Apa yang saya ajar dia orang buat. Jadi bila datang dia akan tanya saya lah. Sebenarnya mungkin salah teknik, salah cara. Jadi dia pun boleh nak terangkan dekat suami dia. Akhirnya tak ada gap lah. Sebab kadang-kadang bila dah 12 tahun kahwin ni macam mungkin husband tak supportive ke ataupun kita sendiri makin takut ke. Jadi dengan dia ni memang okey. Dia ambil masa 5 kali sahaja jumpa saya. Alhamdulillah dah boleh nak melakukan penetrasi itu sendiri. Ya. So dia perlukan motivation juga daripada wanita tersebut, daripada couple tersebut yang dia tak boleh just datang sekali je dah baik kan. So dia kena kat rumah pun ada homework. So macam banyak jugalah dia punya treatment dia. So ada tak juga yang Miss Ida jumpa couple tu bila kita tengok diorang pun stres tegang juga disebabkan yang ni menyebabkan perkahwinan mereka terjejas hubungan tu. Betul, ada juga. Ada yang saya paling awal lah yang saya paling dengar 2 tahun. Baru nak 2 tahun kahwin. Belum mencapai 2 tahun lagi. Tapi dia datang seorang disebabkan dia sudah nak ke arah proses penceraian. Jadi masa saya dengar tu saya terkejut lah. Saya cakap vaginismus ni bukan nak cakap penyakit yang kita tak boleh nak baik. Dia adalah hanya satu kondisi di mana badan kita terlalu takut dan tegang lah. Tak bagi ada benda nak masuk. Jadi bila saya cakap dia datang lah. Dia okey datang untuk pemeriksaan. Dan nak cakap pun kalau dia berjaya sekalipun boleh buat lah dikatakan. Mungkin dia akan rasa kesal lah. Sebabnya suami dia pernah cuba untuk bercerai. Jadi untuk pesakit tu dia datang untuk pemeriksaan. Tetapi lepas pemeriksaan tu sendiri dia cakap dia dah pun melalui proses tu sendiri penceraian. Jadi dia kata dia perlukan masa untuk berfikir dulu. Dia cakap dia akan buat rawatan ini untuk diri dia sendiri. Bukan nak cakap untuk suami atau pasangan lah. Ada juga banyak kes. Betul kan, sebenarnya sebab tak tahu kat mana nak dapatkan rawatan. Ini boleh dirawat macam ni lah, macam kita sakit kencing manis, darah tinggi, ada rawatan dia. Cuma isu ni kita tak wawarkan, so kita tak kesian mereka, diorang tak tahu kat mana nak dapatkan. Betul. Bagaimana pula dari segi pendapat Miss Ida, katakanlah couple tu dia berumah tangga dan husband dia nak bersama tapi isteri dia tak nak. Adakah boleh ke ataupun patut ke diorang untuk suami tu paksa ataupun menggunakan force lah untuk bersama? Kalau nak ikutkan tak boleh sebab macam mana sekalipun dia force, wife sendiri akan tolak. Memang kita punya vagina atau faraj ni tidak akan terbuka untuk melakukan penetrasi itu sendiri. Melainkan akan berlaku banyak pendarahan lah kiranya sebab dia paksa, secara paksa untuk melakukan penetrasi. Sebab ada juga kes di mana husband sendiri saya cakap tadi, husband yang nak sangat buat rawatan. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan start dulu dengan couple therapy. Sebab mesti ada sebab kenapa wife dia tak nak kan. Jadi kebiasaannya kami akan start dulu dengan couple therapy dengan sexual therapist kami lah. Buat beberapa sampai wife dia rasa confident. Mungkin ada benda yang dipendam, tak boleh nak cakap dengan suami. Jadi bila kita buat couple therapy tu, suami dengan isteri sama-sama luahkan apa yang dipendam selama ni. InsyaAllah boleh lah untuk baru kita akan proceed dengan rawatan vaginismus itu sendiri. So so dia punya terapi tu not just physical saja, dia ada counselling. Dan dia kena, tak semua orang perlukan counselling, tapi ada yang perlukan kedua-duanya. So bila masa kita cerita yang kepada couple yang ada mengalami vaginismus ni yang mungkin perlukan jumpa kaunselor ataupun psikiatri, diorang terkejut sebab diorang kata saya tak ada masalah mental doktor. Saya ada masalah sama je. So
Sukar juga nak cerita, bukannya maksudnya ada masalah mental ya, jumpa psikiatri ataupun kaunselor, tapi lebih kepada nak explore apa yang dia takut, apa yang apa ni. Sebab saya rasa macam banyak sangat cerita-cerita, tak tahulah sekarang cerita sekarang dah lain kan. Betul. Tapi kalau cerita dulu-dulu kan macam malam pertama, mak mertua tu akan letak kain warna putih lah dekat Betul, betul. kasut. And then esok tu mak mertua tu check kain tu Tengok warna apa. darah. So, I Betul. think saya tahu sekarang your punya generasi masih ada tak cerita-cerita tu ataupun dah tak Tak ada ada, dah. tapi hari tu adalah saya tengok. Tapi itu sebab memang cerita tu adalah zaman dulu. Sebab tu saya tahulah. Itu ada ternampak So, lah juga. so itu yang I think yang menghantui. So diorang apa? Uh, yang merasa takut, rasa macam akan berdarah banyak ke, akan rasa sakit teruk ke, you know. So antaranya, okay, so ada beberapa soalan ya yang mereka tanya kat sini ya, Miss Ida. So dia basically daripada, ada yang just tegur saja ya, daripada Imami, wassalam, hai doktor, rindu kat doktor, rindu juga. Azrin, Hamidah, salam doktor, nak tanya if dah buat BTL. Oh, dia tanya pasal soalan fertility sekejap ya, Miss Ida. If dah Boleh. buat BTL, tapi rasa macam nak preggy lagi, even high risk, boleh guna IVF ke? Possible tak? Peratus chance tu high ke tak? So basically untuk situasi ni ya, Miss Puan Azrin kena bincang dengan doktor. Sebab suka nak tahu, sebab kita nak tahu kenapa dia BTL, kenapa dia Caesar last time, dan akan mempunyai risiko tertentu. So kalau nak mengandung perlu buat IVF sebab tiup tu kita dah ikat ya. Maka itu antara salah satu cara untuk pregnant. Cuma kena berbincang dengan doktor dengan lebih detail sebab doktor kena tengok setiap kes. Okay? Alright, so dari segi couple-couple lain kalau nak tanya soalan boleh tujukan di sini. Daripada Cik HZIEHMZH, apa rawatan tu, tak pernah dengar. So dia tanya pasal rawatan vaginismus ni lah. So ada tak perkataan lain selain pada vaginismus? Mungkin dalam bahasa Melayu kita. Saya tak pernah. Kan? Mungkin sukar untuk melakukan penetrasi itu sendiri. Sebab sekarang kalau nak ikutkan, kalau kita Google, kalau kita cakap mengenai sukar untuk melakukan penetrasi, boleh dikatakan banyak yang akan keluar vaginismus itu. Sebab kan mungkin dulu tak banyak awareness. Jadi sekarang kalau kita tulis sukar ataupun sakit semasa bersama suami, memang akan keluar lah. So mungkin kalau nak cakap dari segi vaginismus orang tak faham. Tapi kalau sekarang kalau kita tulis dari segi sukar untuk bersama suami ataupun sakit ketika bersama, memang itu adalah salah satu simptom atau konsep vaginismus itu sendirilah. So itu antara halangan juga sebenarnya untuk dari segi kawasan medical ataupun fizioterapi nak bagi tahu kepada, nak wawarkan kat masyarakat ada situasi yang ini. Mungkin kita dalam kursus perkahwinan ke ataupun I think kena wawarkan ada possibility ini boleh berlaku supaya couple tahu. And then seterusnya Arisha, save live ni boleh ya, memang kita akan save, Puan boleh tengok secara offline. Daripada Puan Nahwa, salam, kalau vaginismus tu boleh buat FETO dalam sedation atau ada kesan sampingan. So situasi ni dia ada vaginismus, dia nak letak embrio dia dalam rahim. So kalau macam ini berlaku, kita akan bagi ubat sedation dan dia tidak memberi kesan sampingan kepada embrio tersebut untuk menempel. Okay? So itu antara salah satu kita buat. So untuk couple yang ada vaginismus, contohnya katakanlah ada isu dengan kesuburan juga ya, Ida. So bila kita nak buat scan tu kita tak boleh, atau masa nak ambil telur je kita akan bagi ubat tidur lah supaya dia tak rasa. Tapi lepas bangun tu mungkin dia akan rasa pedih lah ya, sebab kalau itu penetrasi pertama yang dia lakukan. Okey, seterusnya ialah Puan Atikah Aminuddin, apa jenis terapi yang Coach Miss Ida buat dalam treatment? Mungkin Miss Ida boleh cerita sikit kot pasal
daripada step by step. Sebab ramai nak tanya. Jadi kalau nak cakap dari jenis terapi, macam cakap tadi, permulaan adalah relaxation therapy lah. Sampai mereka dah bersedia untuk sebarang kemasukan, baru kita akan start dengan insertion therapy itu sendiri. Dari segi insertion therapy, ada kemasukan jari, jari terapis, jari suami juga, jari pasangan, ataupun kalau berani jari wanita itu sendirilah, jari kita. Dan selepas itu baru kita akan membuat dilator punya insertion. Sebab kadang-kadang macam doktor cakap, kalau diorang Google kan ada yang dah pernah beli. Ada setengah orang dah pernah beli dilator itu sendiri. Tapi kalau boleh saya tak sarankan beli, sebab sekarang kat Google ataupun kat internet banyak online yang jual dari segi material plastik. Jadi kalau material plastik tu dia agak keras sikit. Jadi kalau kita nak masukkan tu, kita kena tolak lah. Jadi bila tolak tu sendiri akan membuatkan geseran, kita akan jadi macam takut, tak selesa. Jadi kalau kat sini di Vibrance kami sediakan silikon punya jenis material dia. Jadi lebih smooth lah. Dia boleh fleksibel, boleh lentur. Jadi senang sikit nak masuk. Jadi lepas dah boleh berperingkat lah dari segi saiz 1 sampai 5, saiz dilator itu yang paling besar, baru saya akan tengok sama ada mereka okey atau tidak untuk melakukan penetrasi. Sebab banyak yang bila buat sendiri, aim dia hanya untuk insertion. Kiranya untuk masuk dilator. Jadi bila sampai satu tahap dah buat sampai saiz 5 pun tak boleh juga penetrasi disebabkan mereka tak melakukan fingering ataupun stretching. Sebab bila kat sini kami lakukan insertion therapy itu, kami ada juga include stretching ataupun kami panggil sebagai fingering teknik untuk kembangkan ataupun expand otot pelvic kita, kita punya lubang faraj untuk selesa dengan ada sebarang kemasukan dan juga penetrasi pada masa akan datang. Okay, so itu secara rumusannya rawatan yang diberikan. So rawatan ni selalunya memerlukan lebih daripada sekali. So usually dalam 4, 5, 6 kali tengok setiap couple berbeza. Okay. So masyarakat sekarang ni lebih terbuka ya untuk kita discuss, cuma kita perlu discuss dengan betul. Kadang-kadang ramai juga, kadang-kadang bila kita cerita ada juga yang negatif punya komen. So tapi sebenarnya ini perkara yang kita perlu lebih open dan bagi tahu. So seterusnya ialah Puan Aimuni _Moon, apa exercise yang sesuai untuk wanita yang mengalami vaginismus? Kalau nak cakap dari segi exercise, kalau kita Google, memang ada orang cakap Kegel lah ataupun kemutan itu sendiri. Tapi sebenarnya saya tak cakap ianya salah lah untuk kita melakukan Kegel atau kemutan ini. Tetapi sebab bila kita buat kemutan itu, dia akan mengetatkan lagi ruang vagina kita, faraj itu sendiri. Jadi kalau di sini kami akan ajar cara yang bersesuaian untuk kita kemut lah untuk melakukan Kegel itu sendiri. Tapi kalau macam nak ikutkan dari segi stretching biasa, mungkin nak cakap dari segi yoga punya pose untuk lebih kepada luaran punya, kita nak stretch, nak buka kita punya inner thigh, kita punya peha. Sebab kadang-kadang bila orang yang dah ada habit untuk tutup kaki, bila setiap kali nak bersama, memang ruang nak cakap dikatakan peha dia tu memang ketat sangat. Jadi mungkin nak cakap dari segi benda yang kita boleh praktis kat rumah adalah biasa saya ajar adalah butterfly punya pose lah. Kiranya kita buat butterfly tu, kita stretch supaya macam nak cakap dari segi diorang ada awareness untuk buka kaki. Every time ada benda nak dekat, so kena buka kaki lah. Tapi kalau macam beberapa yoga pose yang lain, macam baby pose ke apa semua tu boleh juga buat, tapi semuanya kena bergantung kepada tahap vaginismus itu sendiri. Sebab ada yang datang luaran dia sangat okey, tak ada pun ketat, jadi lebih kepada dalaman. Jadi kalau dalaman memang perlukan bimbingan daripada ahli fizioterapi lah untuk melakukan stretching itu. Oh ya, so adalah nanti diorang start Google lah ni ya. Dia punya certain position betul kena regangkan otot-otot ni sebab kadang-kadang dah kita tak sempat pun ya untuk buat exercise, stretching semua. Tapi sebenarnya basic macam Miss Ida cakap pasal teknik pernafasan ya, untuk kita lebih calm semua tu, sometimes kita terlupa
Betul. untuk buat benda tu Ya, sebab teknik kita dah tapi macam cakap dari segi teknik pernafasan itu sendiri pun ada banyak jenis. Kalau kita Google pun ada oh, berbagai jenis teknik pernafasan. Jadi ada beberapa benda yang kita kena tengok sendiri. Sebab kalau saya ada juga yang, sebab kami ada buat online juga, online kelas untuk mhm, orang yang duduk jauh lah. Duduk jauh, mhm, mungkin bukan di KL. Jadi saya akan ajar. Kalau saya nak cakap dari segi chatting sahaja online bagi tahu apa nama teknik pernafasan, mungkin sukar untuk mereka berlatih sendiri kat rumah. Jadi kalau kebiasaannya saya akan bagi tahu okey macam mana kita nak nafas, dada macam mana, perut macam mana. Jadi benda-benda tu pun mungkin nampak simple, takkan kita tak boleh bernafas kan? Tapi benda-benda tu penting. Jadi kadang-kadang dia orang fikir takkan teknik pernafasan pun orang nak ajar. ya, Jadi ya. benda-benda macam tu sebenarnya kita kena juga take note lah. Ada beberapa cara yang sebenarnya yang membolehkan bawah kita punya bahagian pelvic floor, Faraj itu sendiri mengembang dan relax dengan biasalah. Hmm, betul betul. So itulah, so basically pernafasan kalau kita baca apa dengar talk ke pasal macam mana nak make ourselves calm, dia start dengan Betul. pernafasan. So so saya pun kena baca pasal tu juga sebab Betul. Tapi ada juga yang bila saya ajar, contohlah dia dah pernah ada online session dengan saya, mungkin through chatting lah, dia cakap apa benda yang dia kena buat sebelum dia datang jumpa saya. Jadi saya beritahu lah apa teknik pernafasan yang kena buat. Tapi bila jumpa saya depan depan, lupa dah semua. ya, Nanti ya. pasal jadi gabra lah kan. Jadi sebab tu saya cakap penting bila datang jumpa saya bagi tahu okey, saya boleh tengok ataupun saya boleh nak betulkan lah macam mana cara pernafasan ataupun cara baring, kita punya bukaan kaki macam mana. Ada pelbagai posisi yang boleh membuatkan mereka lebih relax. Sebab kadang-kadang kita banyak fikir bila kita nak penetrasi atau nak masukkan sesuatu, kaki kena buka luas. Contohnya. Tapi mungkin betul, tapi disebabkan benda tu banyak orang cakap membuatkan mereka lebih nervous lah sebab kena buka kaki luas kan. Jadi kalau dekat Hmm. sini saya tengok berdasarkan tahap nervous mereka sendiri, saya akan apa betul lah macam mana apa kaki yang dia boleh buat untuk mereka lebih relax. Hmm. Menarik. So, seterusnya daripada Puan Aimuni _moon, kami ada support group untuk vaginismus ni. Alhamdulillah sekarang dah banyak awareness and mudah sikit cari info. So, I mean dengan dunia internet semuanya kita boleh klik kan. So, Betul. it's just that sometimes the word tu yang kita nak Mm, dapatkan tu. mm, mm, So, mm. itu yang ada apa isu. So sekarang ni ada tak macam dari segi support group ataupun apa-apa yang diorang boleh join supaya untuk dapat lebih macam awareness Mm. ataupun lebih info pasal vaginismus ni? Ada, kami sendiri juga ada support group di Vibrance di Facebook lah untuk mereka join. Kalau nak join sebab group tu agak tertutup lah sebab kalau buat public Hmm. faham lah takut Ya, orang yang tak betul betul. sepatutnya yang masuk. Jadi kami sendiri pun Betul. ada support group di Vibrance, boleh join juga. Nanti kami akan apa komen lah apa link apa tersebut. Okay. So daripada Puan Nazura Haida dia tanya support group dekat mana? Dekat Facebook Vibrance So boleh Dekat join sebab tu ada close punya apa ni. betul. Alright. Okay, so seterusnya soalan basically daripada Miss Ida ya, apa agaknya advice yang kita boleh beri ya kepada wanita yang mengalami vaginismus ni. Kalau nak Dan cakap lepas tu nak cakap dari segi nasihat itu sendiri, apa yang saya boleh cakap adalah kita untuk wanita yang ada vaginismus ni atau pasangan yang mempunyai vaginismus ini tidak perlu nak cakap rasa segan atau malu untuk mendapatkan rawatan sebab sebenarnya banyak lagi pasangan di luar sana yang ada juga masalah ini tapi mereka tak tahu adanya rawatan untuk vaginismus. Jadi sebabkan sekarang dah banyak awareness, alhamdulillah orang pun makin tahu lebih mengenai vaginismus, boleh je datang untuk melakukan rawatan. Mungkin takut ataupun risau, tak apa. Kita start dengan consultation sahaja dahulu. Pemeriksaan tengok dari segi macam mana adaptation badan tu sendiri. Baru kita akan slow-slow progress kepada rawatan. macam mana pula apa ni nasihat kepada suami yang banyak bersabar, dia kena banyak bersabar ni.
Yang untuk suami kena teruskan bersabarlah. Sebab mungkin untuk suami-suami yang dulu mungkin tak tahu, mungkin mereka fikir apa benda ni tak normal lah. Kenapa tak boleh bersama kan? Kenapa bukaan tu tak ada? Banyak nak cakap dari segi simptom vaginismus itu sendiri. Bila saya apa consult dengan husband, husband akan cakap macam tak ada lubang. Macam ada rasa dinding. Jadi macam benda macam tu sekarang disebabkan dah ada rawatan yang meluas mengenai vaginisme. Jadi suami hanya perlu bawa je lah. Bawa je isteri datang jumpa saya. InsyaAllah boleh untuk kita rawat. Jangan risau sebabkan macam saya cakap tadi, ada yang datang jumpa 12 tahun. Jadi kalau orang-orang yang apa masih lagi di awal perkahwinan, sangatlah disyorkan untuk datang cepatlah untuk kita buat pemeriksaan dengan segera. Ya, so basically rawatan tu ada, so jangan risau. Kena banyak bersabar. Dia macam satu penyakit yang kita tak tahu yang kita ada. Sampailah kita tu. Agak-agaknya couple-couple ni kebanyakan mereka, diorang ada syak tak diorang akan mengalami ni isu vaginismus ni ya? Ida, saya rasa mungkin diorang tak terfikir agaknya. Betul. Banyak yang datang jumpa saya akan cakap benda tu lah. Benda yang orang yang ada vaginismus ni, dia akan suka membandingkan diri. Sebab bila datang, soalan pertama bila saya dah boleh masuk kan, dia akan tanyalah, orang lain ada ke masalah macam saya? Berapa lama kahwin? Jadi diorang nak tengok sama ada diorang je ke yang ada masalah ni. Jadi kalau nak ikutkan dari segi rawatan kat sini pun, ramai yang orang yang mengalami masalah vaginismus daripada masalah rahim jatuh ke terkucil, lagi banyak orang yang masalah vaginismus yang datang kepada kat kami punya center lah. So basically kat sini kita ada type ya mengenai support group dekat Vibrance. Boleh pergi ke facebook.com groups VAG support group.my ya. So basically dekat sini kalau ada sesiapa couple nak pergi kat support group, boleh klik ya dekat sini, ataupun pergi saja dekat Facebook my Vibrance. So kat situ boleh cari pasal support group ni. Ada tak basically in future ataupun tak lama lagi ke ya Vibrance akan buat apa-apa course ataupun online Zoom ke, sebab sekarang ni semua online kan, untuk couple yang mengalami vaginismus ni? Ya, mungkin sebab sebelum ni sebenarnya kami ada melakukan webinar. Sepanjang masa PKP memang kami ada buat webinar juga dari segi vaginismus itu sendiri. Ada juga yang dari segi masalah terkucil, masalah rahim jatuh, memang kami akan buat. Tapi mungkin lepas ni disebabkan dah banyak awareness pasal vaginismus ini, mungkin lebih banyak lah orang yang join. Mungkin sebab sebelum ni bila orang yang join pun memang mereka dah ada diagnose daripada doktor, dah tahu yang mereka ada. Jadi orang lain yang nak join pun macam pelik lah, tak tahu apa maksud ataupun konsep vaginismus itu sendiri. Jadi lepas ni mungkin kami in future adalah yang kami boleh buat untuk pasangan yang ada masalah ini. Okay, so ada soalan juga bertanyakan macam mana ya nak buat appointment dekat Vibrance, nak jumpa Miss Ida. So mungkin Miss Ida boleh boleh. Biasanya kalau nak cakap dari segi orang yang nak datang sini, diorang boleh just WhatsApp je nombor kita. Nanti mungkin saya boleh baca lah nombor kita 011-5938-5962. Jadi boleh WhatsApp di nombor tu, just cakap, "Hai Ida, saya berminat dengan rawatan vaginismus." Jadi saya akan reply lah daripada situ. Mungkin ada yang mungkin malu nak bertanya lebih detail kan dekat sini. Jadi boleh WhatsApp di nombor tu, cari saya dan saya akan bantu untuk terang dengan lebih lanjut lah. So basically klinik buka setiap hari ke macam mana tu Ida? Kita buka setiap hari, dari hari Isnin sampai Ahad lah, setiap hari pukul 8 pagi sampai 9 malam. Jadi last appointment tu pukul 7.30 atau 8 malam lah. So basically Alhamdulillah ya, so klinik tu buka termasuklah waktu bukan bekerja ya, masa Sabtu Ahad pun buka. So betul. Jadi weekend kena awal sikit lah. Awal sikit sebab memang weekend agak penuh lah. Jadi kalau mana yang memang ada terfikir ataupun nak datang waktu weekend, boleh juga. Sebab kadang ada juga jenis couple yang datang lepas kerja sebab kita buka sampai malam kan.
Jadi boleh juga. Lepas kita bekerja pukul 5 tu nak datang kalau mana yang berdekatan dengan area Mid Valley ni, kami di area Mid Valley. Jadi bolehlah datang. Sebab banyak orang yang macam daripada luar KL datang mungkin seminggu sekali. Sebab tu saya sarankan. Jadi seminggu sekali bila waktu dia bercuti, dia boleh datanglah dekat kami punya center. Sebab macam ada satu yang saya pernah jumpa baru je hari tu daripada Thailand datang jumpa saya. Sebab dia cakap dekat sana tak ada rawatan ni. Jadi dia tahu mengenai kami di Facebook. Jadi dia datanglah untuk buat rawatan. Jadi disebabkan diorang sekarang tengah cuti sama kan. Jadi dia ambil masa beberapa hari, lebih kurang 2 minggu. 2 minggu dia datang duduk kat sini. Jadi dia buat rawatan dengan saya 8 kali. 8 kali dia dah boleh untuk sampai saiz 5, saiz dilator tu sendiri. Jadi memang dia kena banyak buat sendirilah sebabkan suami dia datang tak boleh datang, suami dia kerja. Jadi datang seorang lah. Jadi Alhamdulillah dia boleh buat sampai saiz 5 itu. Jadi sekarang saya perlu follow up lah, tengok macam mana dari segi boleh atau tidak dia melakukan penetrasi. Wow, okay. So ada satu soalan daripada Puan Nora Norani Abdullah ya. Boleh tak? Dia minta nombor repeat soalan apa ni? Nombor WhatsApp tadi. Boleh. 011 5938 5962. Okay. Boleh ke tu? So tapi kalau basically boleh juga Google kan Vibrance tu. Betul. Vibrance, Fabric House Solution. Yeah. Alright. Okay, so kita pun dah hampir pada penghujung rancangan. Okay, so maybe kita boleh akhir dengan kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat lah daripada Miss Ida ni, sebab definitely couple yang ada isu dengan vaginisme dia akan rasa down ya. Dia rasa macam kita tak boleh berfungsi sebagai isteri yang diharapkan ya. Bayangkanlah dalam masyarakat kita kebanyakan insya-Allah ya berumah tangga baru melakukan hubungan seksual ya. So dah lama tunggu sekali berumah tangga ada masalah ni pula. So tak seperti yang kita jangkakan ya. So ramai yang down. Dan juga suami pun kadang-kadang diorang pun motivasi dia pun down sampai diorang pun tak tahu siapa yang salah, saya ke ataupun isteri saya. Betul. So mungkin Miss Ida boleh bagi kata-kata semangat dekat mereka semua. Apa yang saya boleh cakap, macam saya cakap tadi, untuk pasangan yang vaginisme di luar sana, bukan anda sahaja yang mengalami masalah ni. Mungkin ada kat luar sana juga ada masalah yang sama, tapi mereka tak berani ataupun segan sebab bukan benda yang boleh kita nak cerita kat orang lain. Sebab ada yang datang tak pernah cerita kat siapa, macam malu untuk bagi tahu yang dia tak boleh, ataupun dia orang akan fikir dia orang tak normal lah macam doktor cakap. Jadi apa yang boleh saya cakap, datang je untuk pemeriksaan. InsyaAllah kami boleh nak bantu. Sebab banyak yang telah pun membuat banyak rawatan. Jadi nak cakap dari segi conclusion, dia nak buat pembedahan. Sebab dia orang fikir nak besarkan bukaan tu. Tapi benda tu sebenarnya tidak akan membantu 100% sebab vaginisme ini lebih kepada kita punya mindset. Bila kita takut, kita buka sekalipun nak cakap ruang itu sendiri, still badan kita akan menutup juga. Jadi boleh datang untuk pemeriksaan, untuk check. Mungkin vaginisme itu tidak terlalu serius, mungkin hanya memerlukan beberapa sesi rawatan sahaja untuk boleh melakukan penetrasi. Kena kuat semangat, insya-Allah sokongan dua-dua belah pihak lah, kedua-dua belah pihak lah, suami dengan isteri itu sendirilah. Right, insyaAllah boleh. So ini adalah ikhtiar usaha kita. So minta couple jangan putus asa ya. Jangan putus harapan. Teruskan ya. Kalau apa-apa boleh contact melalui WhatsApp Vibrance untuk treatment ataupun sekiranya perlu rawatan untuk vaginisme. So I think kat sini saja kita akhiri. Assalamualaikum dengan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada Miss Ida ya, satu malam ni amat berharga. Terima kasih juga. Terima kasih sebab invite saya. Okay, so maybe kita akan plan something in future. Mana tahu kan untuk bekerjasama, berkolab lagi in future insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insyaAllah lepas raya. Okay. Assalamualaikum. Assalam.